Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Muka 2, baris ketiga daripada Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dengan dia, yakni dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita minta tolong, yakni kami minta tolong. Dan dengan dia, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita, yakni kami minta tolong. Ini terjemahan daripada yang terdahulunya, wabihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Tu dimulai dengan terjemah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasihi akan hambanya, aku memulai kitab ini. Itu terjemahan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dan dengan dia, dengan nama Allah, kita, yakni kami minta tolong. Itu terjemahan daripada wabihi nasta'in. Dia biasanya satu-satu petok tu diterjemah lalu dah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Gitu. Asal biasa kita lah. Mana di suku-suku. Ni dia sekali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Barulah didatangkan terjemahan. Terjemahan Bismillah. Ini terjemahan wabihi nasta'in. Terjemahan Bismillahnya, dan dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasih akan hambanya, hamba Allah, aku memulai kitab ini. Ini dia takdirkan muta'alak dia lah, tempat gantung haraf ja ba tu. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah apa ni? Aku memulai kitab ini dengan nama Allah. Macam kita lah, kita nak buat apa-apa benda yang kebaikan, benda yang tidak haram, benda yang tidak makruh, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa tu? Aku makan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Gitulah. Ditakdirkan tempat gantung kepada dengan tu. Haraf ja tu ada tempat gantung dia. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, aku makan nasi, aku minum air, aku pakai pakaian. Tu contohnya lah. Sebab kita maklumlah, perkara-perkara yang bernilai pada syarak, perkara yang tidak haram dan tidak makruh, kita disunatkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita, tuan kita memulai karangan kita ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Ini perkara yang penting pada syarak, perkara yang bernilai pada syarak, disunatkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab ni juga dia turut sebagaimana susunan Al-Quran.
Al-Quran. Ayat yang pertamanya apa? Bukan tanya surah yang pertama. Tanya ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbilalamin. Fatihah tu nak. Jadi ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbilalamin. Kitab pun mulai dengan Bismillah. Kemudian disusuli pula dengan Alhamdulillah. Jadi kita turut aturan Al-Quran memulai dengan Bismillah. Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran, walaupun Al-Quran yang kita baca tu kesemuanya dimulai surah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu surah je lah kita maklum tu, surah Bara'ah, surah Taubah. Bara'atun minallahi wa rasulihi illa allazina ahadtum minal musyrikin tu kan. Tu dia tak ada bismillah. Ada pun surah-surah yang lain, 113 surah yang lain dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi walaupun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ni kita mengaji Quran sangat, kalau tanya belum tentu boleh jawab. Kan kita mengaji Quran kan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita tengok, lepas Bismillahirrahmanirrahim tu dia buat bulat, bubuh nombor ayat. Kan gitu kan? Tiap-tiap satu ayat di hujungnya buat bulat, tulis nombor ayat yang keberapa. Kan nombor ayat bubuh di hujung, kan bukan bubuh di awal, bubuh di hujung ayat tu nah. Habis satu ayat bulat tu, ayat yang keberapa dalam tu, dalam bulat. Bismillahirrahmanirrahim, buat bulat tu surah Fatihah sahaja ditulis nombor 1. Cuba tengok sebelah tu, Bismillah Al-Baqarah tu. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Tengok, Bismillahirrahmanirrahim buat bulat, Alif Lam Mim buat bulat. Cuba tengok, hak mana bulat hak ada nombor 1? Tu kan ni, tu kata mengaji Quran. Tanya, boleh tu boleh jawab. Hak akhir sekali ya, surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Cuba tengok, di manakah bulat ditulis nombor 1? Hanya bismillah di surah Fatihah sahaja di dalam bulat tu tulis nombor 1. Bismillah di surah yang lain bulat tapi tak ada nombor dalam tu. Ayat yang pertamanya Alif Lam Mim lah, ayat pertama Al-Baqarah tu. Dia bab Bismillahirrahmanirrahim ni, tiap-tiap awal surah tu sama ada ayat yang pertama mana ayat Al-Quran ataupun tidak. Mazhab Syafi'i juga kesemua bismillah yang ada di awal surah adalah ayat yang pertama bagi tiap-tiap surah. Mana ayat Al-Quran lah. Jumhur kebanyakan mazhab yang lain tidak. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat yang pertama bagi tiap-tiap surah dan bukan ayat Al-Quran. Mazhab Syafi'i sahaja bismillah di tiap-tiap awal surah adalah ayat yang pertama dan ayat Al-Quran. Mazhab Hambali pula bismillah di awal Fatihah saja ayat yang pertama dan ayat Al-Quran. Bismillah di awal surah yang lain, hak 112 surah tu, 114 kan, Fatihah, Taubah, jadi tinggal lagi 112. Hak tu bukan ayat yang pertama bagi tiap-tiap surah dan bukan ayat Al-Quran. Kalau mazhab Hanafi Maliki dengan bismillah di awal Fatihah pun bukan ayat yang pertama dan bukan ayat Al-Quran. Kita mazhab Syafi'i je. Bismillah di awal 113 surah tu adalah ayat yang pertama bagi tiap-tiap surah dan ayat Al-Quran.
Tapi biasa timbul bicaranya hak Fatihah, hak rukun sembahyang kita tu. Fatihah rukun sembahyang kita. Jadi mazhab Syafi'i kita sama dengan mazhab Hambali. Bismillah tu adalah satu ayat daripada Fatihah. Tapi mazhab Hambali ni bismillah tu dia baca dengan perlahan. Macam auzubillah juga. Tapi mazhab Hambali bismillah tu Fatihah juga. Kita dak mazhab Syafi'i. Kalau Fatihah tu kuatlah bismillah tu. Kalau Fatihah tu perlahan, bacaan perlahan, bismillah tu baca perlahan lah. Tu mazhab Syafi'i kita. Jadi di dalam bab bismillah, di awal tiap-tiap sunnah ni, bismillah di awal Fatihah ni, kita dalam mazhab Syafi'i wajib kita bacalah untuk sah sembahyang. Wajib kita baca untuk sah sembahyang. Sebab bismillah tu adalah ayat yang pertama bagi suratul Fatihah. Tapi kita tidak wajib i'tikad. Adakah kita wajib i'tikad bismillah tu Quran? Tak wajib. Sebab khilaf ulama. Tapi bagi kitanya, kita i'tikad di ayat Al-Quran. Pada ni, i'tikad kita, pegangan kita, Bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Quran. Kita bukan baca saja. Bukan kita i'tikad, itulah ayat Al-Quran. Kalau kita tak biasa belajar, orang kata hak tu bukan ayat Al-Quran, marah kita. Apa kamu ni ayat Al-Quran, kamu engkar pula bukan ayat Quran. Kejut kitanya. Sebab memang kita i'tikad bismillah tu ayat Al-Quran. Tapi tak wajib. Kalau dah i'tikad pun tak salah lah. Tapi dah kita baca semua, kita i'tikad di Al-Quran. Hak wajibnya baca. Ini kita mazhab Syafi'i. Baca bismillah tu wajib. Sebab itu Fatihah. Tak baca bismillah tak sah sembahyang. Sebab Fatihah tak cukup 7 ayat. Baca wajib, i'tikad tak wajib. I'tikad tak wajib, tapi kita pasti i'tikad. Tak ada apa tu. Dia hak bismillah, hak ayat Quran ijma' ulama, kalau engkar maka jatuh kafirnya. Bismillah di dalam surah An-Namli tu. Ini qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arif apa ni? Perkataan Ratu Balqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin tu. Ratu Balqis royak pada pembesar dia. Diutuskan surat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan surat tu tulis innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tu ijma' ulama ayat Quran. Engkau tu jatuh kafir lalu. Surah An-Namli tu. Di awal surah lah, di awal ayat dia. Qala ya ayyuhal mala'u. Apa ni? Ingat tak awal dia tu? Ya, orang baca semua ayat tu. Mana? Di tengah tu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tu. Itu bismillah tu. Tu ijma' ulama tu. Jangan ekal tu. Cuma hak timbulnya bismillah di tiap-tiap awal surah. Jadi mazhab Syafi'i kitanya bismillah di tiap-tiap awal surah 130 surah tu adalah ayat Al-Quran. Lepas tu kalau mazhab-mazhab lain dimulai Fatihah dengan alhamdulillah. Dimulai surah pun dengan awal surah lah, dia tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Dia gitu. Sebab dikira bismillah tu hanya letak untuk lil fasli saja, untuk menceraikan antara satu surah dengan satu surah yang lain. Jadi timbullah pulaknya, kalau untuk menceraikan antara satu surah dengan satu surah yang lain,
Bismillah di awal surah Al-Baqarah. Kenapa bubuh bismillah di situ? Kena letak bismillah di situ. Ketika sahabat menghimpun Al-Quran, kenapa bubuh bismillah di awal surah Al-Baqarah? Untuk menceraikan antara suratul Fatihah dengan suratul Baqarah. Boleh kita gitu. Kenapa di awal surah Fatihah ditulis juga Bismillahirrahmanirrahim? Untuk menceraikan mana? Sebab sebelum Fatihah tak ada surah lain. Kalau kata untuk menceraikan, untuk mengasingkan antara satu surah dengan satu surah, ini atas pandangan mazhab yang mengatakan itu bukan satu ayat daripada ayat Al-Quran. Tapi kita mazhab Syafi'i kita maklumlah. Kemudian hak tadi tu kata Fatihah 7 ayat, kita wajib memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tak sah sembahyang kitanya. Sebab apa? Sebab Fatihah ijma' ulama ayat Al-Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sesungguhnya kami mendatangkan akan dikau ya Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anal azim. 7 ayat. Fatihah ijma' ulama 7 ayat. Quran ayat 7 ayat. Kalau gitu kita je lah 7 ayat. Sebab kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab yang tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, nanglah jadinya. Gimana? Quran Fatihah ijma' ulama 7 ayat. Sab'an minal masani, 7 ayat yang baca berulang-ulang tu. Nyatalah kitanya memang 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ketujuh. Mazhab Hanafi Maliki tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama. Jadi 6 ayat je lah mereka. Walah Fatihah ijma' ulama 7 ayat. Bagus ni. Mereka 7 ayat juga. 7 ayat kena tolak dah satu. Bismillahirrahmanirrahim 7 ayat. Sebab ijma' ulama Fatihah 7 ayat. Mereka pun Fatihah 7 ayat. 7 macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim ayat yang ke-7. 7 lah juga. Sebab tu mazhab merekanya siratal ladzina an'amta alaihim, situ tempat wakaf. Mereka akan wakaf di situ. Itu tempat wakaf. Hujung ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat suku, ayat yang ke-6. Wakaf dah situnya. Berhenti dah situnya. Ada ni. Kita dah. Kita situ bukan tempat wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim, situ bukan tempat wakaf. Jangan berhenti situ. Jangan berhenti tu maksudnya macam mana? Aula, utama, seeloknya jangan berhenti situ. Kalau berhenti, khilaful aula juga, kurang elok dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi tidak makruh pun kalau berhenti situ. Cuma khilaful aula, kurang elok. Hak al-aulanya, hak eloknya wasal di situ. Sebab di situ bukan hujung ayat. Tapi kalau mazhab lain, orang Arab, situ memang tempat berhenti. Dan memang tempat wakaf. Sebab bacaan Fatihah sunnah Nabi SAW adalah Nabi berhenti di tiap-tiap hujung ayat.
Nabi baca satu ayat, summa yakif, sahabat kata, Nabi berhenti. Nabi baca satu ayat, summa yakif, Nabi berhenti. Pandai ni. Nabi berhenti di tiap-tiap hujung ayat Fatihah. Itu Fatihah sunnah Nabi SAW. Tak wasa. Walaupun bulan Ramadan pun. Ni kita bulan Ramadan di wasa. Apa tu? Nak kerja terik. Nak kerja terik panggil tak? Nak kerja terik nak selesai 20 tengok jam, jangan lewat sangat, masjid lain balik awal lagi. Nak kerja terik di wasan. Di wasa pula, wasa tak kena langsung. Di wasa ni tak ada wakaf tang pun tak ada. Tak ada wakaf tang. Kita ada 4 wakaf tang dalam Fatihah. Tak ada wakaf tang dah. Dia pakai gomo je. Dia pakai langgar je. Kita ada 4 wakaf tam dalam Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Yang wasa. Itu wakaf tam yang pertama. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu wakaf tam yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wakaf tam yang ketiga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin. Itu wakaf tam yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu jangan duduk wasa dengan orang lain. Ni dia bagi dua. Dia bagi dua. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar adil. Dua dia regu. Tu panggil anggo je tu. Wasa tidak aula. Pandai ni. Tapi nak wasa pun pandai letaklah di mana wakaf tam. Cuba ni. Tapi selalu jangan wasa lah. Tapi kadang-kadang orang Arab ni diwasa. Diwasa macam mana pun siratal ladzina an'amta 'alaihim diwakah. Buat apa gitu? Dia wasa. Tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalau kita mazhab Syafi'i di situ aula wasa. Hak lain jangan wasalah, sebab itu tempat wakaf sungguh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tempat wakaf tu khilaf situ. Tapi mereka ni nak menzahirkan mazhab mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka tidak akan wasa di situ. Mereka akan berhenti juga di situ. Walaupun ayat sebelum tu hak sepakat tempat wakaf tu diwasa. Ayat sebelum tu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tu sepakat ulama tu tempat wakaf diwasa. Tapi ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim kok mana diwakaf situ? Sebab apa ni dia nak, itu mazhab mereka. Kita bermazhab Syafi'i. Qori kitanya nafahnya panjang. Yang kita pergi wakaf siratal ladzina an'amta 'alaihim tu kenapa? Pada ni kita ada nafah kan? Tu pelik kita tu. Orang mereka memang wakaf di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nak tunjuk mereka situ hujung ayat. Hujung ayat yang ke-6. Kita kenapa wakaf di situ? Melainkan kita orang tua. Kita nafas tak ada. Berhentilah di situ. Memanglah kita ngaji untuk guru Quran. Ingat, jangan wakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa ada guru Quran ajarnya, kalau kamu wakaf di situ, kamu jadi baca Fatihah 8 ayat, dia kata. Dia kata gitu. Dok, wakaf situ pun tak ada 8 ayat, 7 ayat juga. Di situ kalau ke makna wakafnya boleh, cuma aula wasa daripada wakaf. Ada ni. Dia cuma aula wasa daripada wakaf. Ada tempat yang aula wakaf daripada wasal. Dia ada tempat, dia ada tanda-tanda dah di situ kan. Kalau kita wakaf siratal ladzina an'amta 'alaihim, tak akan jadi Fatihah 8 ayat, tidak, 7 ayat juga.
Memanglah kita kena ajar. Situ jangan wakaf, jangan berhenti. Sebab aulanya wasal, teruskan. Tapi kita jangan mati. Sebab kadang-kadang kita ni siapa masa tahap umur, kita nafas tak ada. Bila kita situ kita tak wakaf, di hujung tu, di hujung tu ada mak lazim lagi, ada tasydid lagi. Lepas tu waladdall, atas lam dia tasydid. Lepas tu ada lam ya nun lin. Kena nyatakan lam ya nun. Kita mazhab Syafi'i pula, sekalian ayat Fatihah wajib dengar di telinga. Ni. Jadi di belakang no panjang belakang. Ni kadang-kadang ni dia mati. Jangan wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan wakaf. Dia mati gitu. Dia tak letak situasi diri. Pada ni, situasi diri. Dulu masa muda okey. Nafas panjang, gagah. Sekarang tua. Kena tu ni. Dulu saya mengajar, kalau semayang lah, kalau jadi imam semayang maghrib, saya wasal situ. Kalau jadi imam semayang isyak, saya wakaf situ. Sebab apa? Dan letih mengajar ni, tak nak pergi ngajar kan. Jadi isyak tu memang siratal ladzina an'amta alaihim, saya berhenti, tak nak pergi. Apa? Tenaga tak ada. Kalau maghrib tak apa, wasal. Tapi isyak je tak nak wasal, dia kena wakaf situ. Akhirnya waladdallin, kata mana pula situ 3 alif 6 harakat wajib tu. Sebab apa dia waladdallin? Habis geng. Mana apa? Habis geng mana tahu? Habis geng. Apa ada geng? Habis tenaga. Jadi mana 3 alif 6 harakat di situ? Dia macam ma'arif li sukun juga. 1 alif boleh, 2 alif boleh, 3 alif boleh. Dok tu. Dia punya apa ni? Dia punya apa ni? Trademark dia tu memang dia 3 alif 6 harakat. Kalau dak sampai 3 alif 6 harakat, macam mana semayang? Semayang okey. Semayang sah. Tapi kalau ikut hukum bacaan tak sempurna lah. Salahlah di situ. Tapi semayang sah. Ni ada ceramah dalam TV. Waladdallin tu tak cukup 6 harakat, batal semayang. Allah, karuk dia ajar dalam TV. Apa mana dengar? Kemudian daripada tu dalam surat khabar, dia ada satu ruangan, kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil ketika membaca Fatihah. Kalau kesalahan yang besar, kalau tersalah wajib diulangi. Ada ni. Kalau kesalahan kecil, maka tidak membatalkan sembahyang. Dia ada cerita dalam ruangan, termasuk kesalahan kecil hak tadi. Hak 3 alif 6 rakaat tak sapa tu, dia panggil kesalahan kecil tidak membatalkan sembahyang. Tapi dalam surat khabar ruangan agama tu orang tak baca. Surat khabar ni orang baca hak depan, orang baca hak belakang, hak bola tu orang baca. Hak ruangan agama tu orang baca tu. Dia ada buat satu tajuk, menyusuli program TV. Menyusuli program TV tu dalam minggu yang sama. Dia buat tajuk kesalahan besar, kesalahan kecil ketika membaca Fatihah. Termasuk 3 alif 6 rakaat tu tak cukup, dia panggil kesalahan kecil tidak membatalkan sembahyang. Dah ajar dalam TV tu. Tak cukup 6 rakaat, batal sembahyang. Kata ajar apa pasal gitu. Tu imam tua-tua kita tak pun nak cukup situ 6 rakaat. Kita bilang waladdallin, mufarakah dah kita ni. Baru berapa alif, berapa harakat baru tu. Baru 4 harakat tu. Dia kadang-kadang kita tak boleh nak sempurna harakat di situ sebab kita jelas kita siratal ladzina an'amta alaihim tu biasa memang kita akan wasal di situ. Tapi kena tengoklah. Satu laginya atas lam tu ada tasydid. Ingat baik, tasydid dalam Fatihah ada 14.
Keempat-14 tasydid kena jaga. Kurang satu tasydid, kurang satu huruf. Baik kena jaga tu. Tasydid tu mendapati satu huruf. Kan kita Fatihah kan, huruf 142. Capu tasydid 14, huruf capu semua jadi 156. Huruf Fatihah 142. Kalau kita baca dengan Maliki Yaumiddin, kalau kita baca dengan Maliki Yaumiddin jadi 141. Kan kita baca lepas mim tu ada alif kan, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau kita baca dengan Maliki Yaumiddin, kurang satu huruf jadi 141 atau khilaf. Kita baca dengan Maliki Yaumiddin, Fatihah 142. Tasydid 14 jadi 156. Waladdallin, atas lam tu ada tasydid. Dia kena terjauh sikit tasydid tu. Tapi kalau kita rank habis waladdallin, nak kata mana tu? Waladdallin, amin. Allah, amin dah. Baca kena ulang semula tu. Nak makmum budak kiri nak amin juga. Dengar Datuk Imam baca waladdallin, lemah nampak. Jangan amin lagi. Mungkin nak ulang balik. Sebab dia gitu. Sebab dia mati. Siratal ladzina an'amta alaihim, kamu jangan wakaf di sini. Dia mati. Jangan mati gitu. Aula jangan wakaf di situ, melainkan kalau kita ni nafas pendek, berhentilah di situ. Sebab apa? Waladdallin, lam ada sedih, lepas lam ya nun kena jelas. Pernah satu tempat, hok ni tak tahulah ahli jemaah dia macam mana. Ya gitu je. Amin. Tu imam anak makmum turut belaka. Dia berhenti. Lepas tu amin belakang. Ai kata beratnya lah. Ini cerita sungguh ni. Lama tu barulah ada orang perbetul. Alasannya dia tak ada nafas. Tu sebab dia wasal situ. Siratal ladzina an'amta alaihim tu dia wasal. Wasal lah situ kalau kita ada upaya. Pada ni. Kadang-kadang waladdallin. Jadi 156 huruf ni telinga kena dengar. Kita mazhab Syafi'i. Tapi itu tak apalah, janji dia dengar. Dia sebut lin walaupun telinga tak dengar pun mazhab Maliki sah. Walaupun telinga tak dengar, tapi kita tak akan rasa selesa lah sebab tak jelas. Kenapa dia gitu? Kerana dia mati. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan kamu wakaf di situ. Jangan mati gitu. Aula jangan wakaf di situ. Sebab itu bukan tempat wakaf. Tapi mazhab lain di situ tempat wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat yang ke-6. Di situ tempat wakaf. Ghairil maghdubi alaihim, ayat yang ke-7. Tadilah ijma' ulama Fatihah 7 ayat. Itu ijma' ulama. Ni cerita bab pekoh sikit ni. Kitab kita ni kitab tauhid. Bidayatul Hidayah ni syarah kepada matan Ummil Barahim. Hak syarah matan Ummil Barahim ni hak saya baca malam sekarang di Masjid Gelung Bila, Aqidatun Najin, syarah kepada matan Ummil Barahim juga. Cuma Aqidatun Najin ni syarahan huraian dia panjang, ditebal. Bidayatul Hidayah ni mana huraian yang sederhana lah, nipis je. Tapi dia mensyarahkan, menghuraikan matan Ummil Barahim karangan Syekh Sanusi. Ni kitab tauhid. Saat ni bicara bab pekoh tu. Itu cerita bab hukum pekoh. Bab bismillahirrahmanirrahim tu lah. Jadi pengarang memulai bismillahirrahmanirrahim kerana disunatkan perbuatan yang bernilai pada syarat memulai dengan bismillah. Yang kedua kerana mengikuti sebagaimana aturan susunan ayat di dalam Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama suratul Fatihah. Perbuatan-perbuatan yang menilai dah ni, jangan yang haram, jangan yang makruh. Perkara yang haram mulai dengan bismillah, hukumnya haram.
perkara yang makruh memulai dengan bismillah, hukumnya makruh. Mana ni? Cuma ni dalam kitab-kitab dia akan bicaralah. Ni semua hukum pekah. Manakah perkara yang haram? Yang mana kita memulai dengan bismillah hukumnya haram. Ada hak haram zati dia panggil, hak haram asal. Haram asalnya macam mana? Minum arak itu haram asal. Hukum dia haram. Dia panggil haram asal. Dia nak minum arak, bismillahirrahmanirrahim. Haram hukumnya. Bukan kalau dia baca bismillah sebelum minum arak dengan kosak nak menghina Al-Quran, batal Islam dia. Ingat baik tu. Haram ni jikalau dia tidak kosak menghina. Dia saja-saja je nak baca bismillahirrahmanirrahim. Haram. Sebab minum arak ni haram asal dia panggil. Adapun kita minum air biasa, apa hukum dia? Harus. Minum air. Haruslah. Minum air tu harus. Tiba-tiba kita minum air tu di siang hari Ramadan. Tak puasa lah maknanya. Apa hukum kita minum air di siang hari Ramadan? Haram. Haram aridi dia panggil. Haram kerana kis lain. Haram kerana sebab lain. Haram kerana bulan Ramadan siang hari. Hak tu kalau dia baca bismillah tak haram tu. Allah tak puasa minum air baca bismillah juga. Mana kita tahu? Puasanya tidak. Nak minum air, bismillahirrahmanirrahim. Ambil nasi sepinggan nak makan nasi, bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan lagi baca doa. Padahal makan bulan Ramadan tanpa uzur syar'i itu haram, dosa besar. Dah boleh dah baca bismillah. Situ bukan haram asal. Minum air perkara harus. Makan nasi perkara harus. Haram kerana haram aridi dia panggil. Tu tak haram baca bismillah. Faham tak tu? Boleh faham tak tu? Minum arak dengan minum air biasa bulan Ramadan. Minum arak semata-mata minum arak tu haram dah. Tak kira bila. Hukum asal dia haram. Minum air hukum asal dia harus. Letak bulan Ramadan haram haram aridi dia panggil. Haram aridi. Haram kerana kis lain. Haram kerana perkara yang mendatang, perkara lain. Kenapa? Siang hari Ramadan kamu minum tanpa uzur syar'i, tanpa syarat membenarkan. Kalau kamu minum kerana mudarat atas kamu, tak boleh nak pergi dah, mari jadi kenalin pelik dah orang tua ni, tu syarat benarkan tu. Dia panggil uzur syar'i, syarat mengizinkan tu. Hari tak ada uzur syar'i, malah hari ni nak puasa Ramadan, puasa pedih perut dah, tak ada apa-apa pun, dia pun minum air. Haram sebab membatalkan puasa. Tapi bukan haram zati, dia panggil haram aridi. Tu tak haram baca bismillah tu. Sama ginilah kita minum air, tapi air ni kepunyaan orang tanpa kita minta izin. Sama juga tu, haram. Tapi haram aridi. Ini contoh. Kita pergi curi, ambil buah atas pokok orang. Dia ambil buah atas pokok dia makan. Dia kata, apa hukum makan buah tu? Hukum makan buah, hukum asal haruh. Hak orang baru haram. Tu aridi. Baca bismillah sebelum makan tu sunat, tidak diharamkan. Sebab bukan haram zati, dia panggil haram aridi. Kayak mana? Boleh beza tak tu? Dia masuk kebun orang, dia mencuri, dia makan buah hak orang tanpa izin, haram. Tapi itu bukan haram zati, sebab makan buah tu haru. Tapi hak orang tanpa izin haram, dia panggil haram aridi. Maka tu tak haram baca bismillah. Bukan disunatkan lagi baca bismillah atas pandangan muktamad. Boleh. Dia
Kalau kita mengaji nanti dalam bab pegangan, dia ada tu zati aridi. Zati aridi. Nantilah dia akan bicara. Wajib akal zati. Wajib akal aridi. Tu. Dia ada bicara panjang tu. Zati ni hak asal. Lepas tu hak aridi ni hak tu cerita lain pula. Wajib akal zati. Ada Tuhan ada. Tu. Tu tetap dah. Asalnya dah. Akal tak terima sama sekali nak kata Tuhan tak ada. Itu wajib akal, dia panggil wajib akal zati. Adapun berlakunya qiyamah, hancur dunia, dari segi akal harus. Tak wajib dari segi akal. Hak zati, bukan akal asal. Akal boleh terima kalau hancur. Akal boleh terima kalau tak hancur. Itu panggil apa? Harus akal zati. Bukan akal asal. Tilik kepada Tuhan royak dah dalam Al-Quran. Tilik situ akal tak terima lah Al-Quran kata tiba-tiba tak berlaku. Dia panggil wajib akal aridi. Ada ni. Contoh tadi, Tuhan ada. Tu asal-asal dah hukum akalnya mesti ada. Tapi kalau dunia comel-comel ni jadi hancur kiamat. Dari segi hukum akal, hak asal. Hak zati, hak asal. Dunia hancur, akal logik. Dunia tak hancur, akal logik. Boleh terima akal. Ni kira hak, tak usah pandang Quran lagi ni. Kira hak asal. Hak akal sini. Boleh terima dua-dua. Maka dia panggil harus akal. Dah tu Quran beritahu tu. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Kiamat akan berlaku tidak ada ragu tu. Tilik situ akal tak terima dah lah. Hak Quran kata tiba-tiba tak berlaku, mustahil akal. Mana apa tu? Wajib akal aridi, kerana tilik pada ayat Quran beritahu. Ada ni. Sebab kita benda gini ni kalau ngau kafir, Quran dia tak pakai, tak mau terima. Kita pakai akal dulu. Dari segi akal kamu, dunia hancur kamu boleh terima tak? Kan sekarang ni kamu kaji ilmu sains, kan dunia tua dah, dunia begitu begini. Akal kamu boleh terima tak dunia ni hancur? Boleh terima. Habis ada cerita dulu. Kafir. Biar duduk ni, harus akal dunia hancur. Barulah kita datang. Quran beritahu. Tengok nak percaya ke tak Quran tu? Tapi kita letak di akal dulu. Sebab dia kata mustahil. Kafir ni mula-mula mustahil. Boleh berlakunya hancur dunia. Mustahil kat mana? Fikir kat dengan akal. Dengan kamu kaji pun macam-macam dah sekarang ni. Boleh terima dah akal. Dunia hancur. Boleh terima. Duduk tangga harus akal. Pada ni. Ada kita gitulah hukum akal hak asal. Dia panggil zati hak asal. Bukan aridi. Aridi tengok pada Quran beritahu. Tu tak mungkinlah Quran kata tiba-tiba tak berlaku. Tu mustahil akal dia panggil. Mustahil akal aridi sebab tilik pada Quran beritahu. Dia panggil zati aridi. Zati ni hak asal. Aridi ni kerana ada sebab lain yang mendatang. Jadi hukum fiqh mudah kita cerita. Haram zati minum arak. Haram aridi minum air bulan Ramadan. Minum air milik orang tanpa diizinkan. Mana apa tu? Minum air haram kerana bulan Ramadan siang hari. Haram kerana hak orang kamu tidak minta izin. Itu dia panggil haram aridi. Jadi hak kata haram baca bismillah ni hak haram zati, bukan haram aridi. Sama juga dengan hak makruh. Kalau gitu kok, kalau makan hak makanan yang berbau, peta jering betul kan makruh. Tak boleh baca bismillah dok. Makan peta, makan jering tu benda haruh. Dia kata makruh kerana dianya menyebabkan berbau. Aridi orang panggil tu. Bolehlah kita buat macam mana tak tahulah ni. Peta jering tu dia boleh buat jadi tak berbau. Tak ada makruh tu. Makruh kerana berbau. Makan benda tu haru asal. Jadi berbau hukumnya makruh. Kita boleh buat jadi tidak berbau, balik pada hukum asal harus.
Boleh buat. Petah jering boleh tak buat? Buat guna-guna ke rebuh ke salah ke apa buat. Buat sampai peringkat tak berbau. Pilih boleh buat sampai pekat tak berbau, balik pada hukum asal harus. Ada ni. Hak kata makruh tu aridi kerana dia berbau. Hak makruh seumpama ni sunat kita baca bismillah. Gitu. Ada ni. Hak kata makruh baca bismillah, perbuatan makruh hak zati hak asal. Dah kita dia contoh makruh zati ni apa? Tengok kemaluan. Tengok kemaluan tak ada sebarang hal. Lama dah tengok terasa elok nak tengok sekali. Apa hukum tengok tu? Makruh. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tengok. Makruh. Baca bismillah tu makruh. Sebab itu benda makruh. Mana ni? Oh tak ada hajat lah. Kalau ada gapa-gapa macam seremut, tengoklah tu. Ketik di gapa-gapa bekok susahan pula lagi kan. Ni tak ada hajat ni. Makruh, dia panggil makruh zati tu. Di haram zati ni contohlah. Ini mainan belaka ni. Dia nak tulis nombor ekor. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tulis nombor. Biar jadi nombor tu naik. Haram tu. Tulis nombor ekor tu haram. Dah judi. Dia baca bismillah tu pula. Oh, kalau kosak nak menghina tu dia kapit. Tapi dia tak ada lah kosak menghina. Dia nak jadi nombor tu naik. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Tergamuk dia baca bismillah. Orang gila. Bukan gila hok tidak mukallaf ni. Gila tidak mukallaf tak ada dosa. Orang gila judi. Gila. Dia jumpa kita orang baik sikit. Sebut nombor. Kenapa benda ni pula Sebut nombor lah. Nombor apa? Sebut nombor apa pun. Ini nak apa tu sebenarnya? Ini nak apa tu? Awak kita nampak baik, semayang bang tak tinggal. Dia cari. Dia pening dah. Nombor tak nak naik. Dia nampak orang ni baik sikit, dia minta nombor. Kalau kawan tu sebut nombor, kebetulan naik, pakat khumung apa dia dak balik kawan tu. Mana ni? Kan pokok gila ni kalau orang accident, orang gitu tolong orang. Dia ambil nombor hak patah tu dia hubung ambil nombor. Orang hak terletang dia nak cara, dia cari nombor. Dah ke gila orang panggil. Ni gila. Ni cerita saya biasa cerita ni. Tok guru tu orang yang ada karamah. Tok guru ni saya di ni kisah ni saya mengaji tok guru ni. Anak beranak dia tu gila. Gila benda ni Dia tergamuk kerja tok guru minta nombor ekor. Tok guru tu waris dia. Waris ni dia tergamuk lah. Kita setakat tok guru. Tok guru ni kita hormat lah. Dia tak mengaji. Tapi oleh kerana waris, dia boleh setuju. Dia gisteri. Minta nombor ekor dengan Tok Guru. Gila tak gila. Tok Guru pun apa lagi lah. Nasihat lah Tok Gurunya. Nasihat. Tapi masa Tok Guru nasihat tu, Tok Guru tangan dia belang-belang katok ke kereta. Dah cakap ni kan. Mana tangan ni dia tepuk. Duduk depan kereta. Depan kereta cakap anak dengan waris dia ni. Minta nombor ekor. Tok Guru cakap, Tok Guru tepuk lah kereta tu. Tepuk cakap ni lah. Tangan bergerak tepuk. Punyalah gila hak ni. Okey tak apa dia balik Kena nombor kereta Tok Guru tu naik. Kemudian baru dia tengok lah. Dia tak beli nombor ni. Kena Tok Guru suruh ambil nombor kereta dia. Lepas tu tepuk sangat kereta. Dia pula punya hurayang. Dia punya hurayang. Tok Guru marah ke dia, nasihat ke dia, tapi Tok Guru tu tepuk kereta. Tepuk ni mana nak marah lah, tepuk. Tapi dia tak perasan lah ke nombor kereta Tok Guru tu. Dia faham Tok Guru marah. Dia punya surahang dia. Ni dia punya tafsilang dia kemudian lah. Kena Tok Guru suruh ambil nombor kereta dia. Tapi Tok Guru tak boleh kata direct. Kalau kata direct syubhat pula. Dia kata Tok Guru isyarat je tu. Mana tepuk ni ambil nombor ni lah. Maksud dia kata. Bukan. Tapi orang ni lepas dah lah. Dia tak ada perasan. Cuma gila tak gila. Dia boleh tafsir gitu. Tak pelik lah orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak tulis nombor ekor. Sama juga orang curi. Agak pergi buka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak kunci. Tengok. Ni berkat bismillah ni. Apa hukum? Haram. Sebab itu benda haram zati mencuri.
Pada ni. Tu hak haram zati, kena bezalah. Hak haram zati, hak haram aridi, hak makruh zati, hak makruh aridi. Jadi kita minggu ni sambung hak mengelepah hak bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, dan dengan dia kita minta tolong tu kena minggu depan pula. Kemudian perkara yang bernilai pada syarak ni, ada juga yang tidak disunatkan kita baca bismillah. Kalau perkara tu sudah ada permulaan dia. Sudah ada permulaan dia. Apakah permulaan sembahyang? Takbiratul ihram. Itu permulaan sembahyang. Allahu Akbar, itu permulaan sembahyang. Maka tidak dimulai, tidak disunatkan kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak disunatkan. Tak kata bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tak. Sebab dia sudah ada permulaan, iaitu takbiratul ihram. Ada ni. Mana ada juga perkara yang bernilai pada syarak, semayang laginya, tapi tidak disunatkan memulai dengan bismillah. Sebab semayang sudah ada permulaannya, iaitu takbiratul ihram. Ada ni. Kita nak berzikir, tidak disunatkan memulai dengan bismillah. Kita nak berselawat, tidak disunatkan kita mulai dengan bismillah. Kita apa lagi? Kita nak azan dan iqamah, tidak sunat mulai dengan bismillah. Taklah kata bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada tu. Tak sunat. Tapi kalau di bismillah juga tak dosa, tapi tak sunat. Dah sebelum bang, sebelum iqamah, sunat baca gapo? Tidak ada sebarang bacaan yang disunatkan sebelum bang dan sebelum iqamah. Ada ni. Cuma pandangan Imam Nawawi, sebelum iqamah sunat selawat, barulah iqamah. Sebelum azan tidak ada. Melainkan Syekh Al-Bakri mengatakan sebelum azan pun sunat selawat terlebih dahulu. Tapi pandangan muktamad, tidak ada sebarang bacaan yang disunatkan sebelum bang. Lepas tu bunyi di speaker tu, bila baca macam-macam, tanya dia lah. Bunyi kan sebelum dia bang tu, kan sebelum dia bang kan suih dibuka dah kan, panas dia buka suih. Tapi sebelum dia bang tu bunyi macam-macam, hidup baca tu, hidup bomo kau. Hidup baca ke apa? Sunat ke tak? Tidak ada bacaan sunat sebelum bang. Tidak ada. Lepas tu dia baca tu berdosa ke? Tak berdosa. Bukan bomo ni, saya salah faham ni. Tak ada tu bila bomo. Tapi dia baca apa-apa tu memang tidak ada yang disunatkan sebelum bang. Melainkan Syekh Al-Baqi mengatakan sunat selawat sekali sebelum bang. Itu bukan pandangan muktamad. Ada ni. Tidak disunatkan baca apa-apa, termasuk tidak disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim. Sama juga tu khatib nak berkhutbah, tidak disunatkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada tu khatib, dia pegang tungkat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baru dia mula khutbah. Tapi dia pegang tungkat tu, dia diri, speaker di depan kan, bismillahirrahmanirrahim. Awak dia ambil tek khutbah, alhamdulillah, tak sunat. Kan benda baik ni kan, tak kesemuanya disunatkan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan duk tambah-tambah lah. Kalau duk sunat tak payah lah. Ada ni. Memanglah perbuatan yang baik belaka, tapi bukan kesemuanya disunatkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu kalau perbuatan tu perbuatan yang safasif, yang perbuatan yang kotor apa semua tu, kita nak main dah kita lah. Dia misal kita kebun, kita main baja tu baja tahi. Kalau dulu tahi ayam jadi baja dulu. Jadi dia nak main dengan tahi itu benda kerja baik, bukan kerja salah. Tidak disunatkan memulai dengan bismillah, sebab kita nak main benda kotor. Bukan main ni. Dia main najis ni haram kalau tidak ada sebarang kerana. Mana ni?
Mana dia nak berbaja, main benda najis, benda kotor ni tidak disunatkan mulai dengan bismillah, sebab kita terbabit dengan benda najis, benda kotor. Pekerjaan tu panggil pekerjaan yang safasiful umur, dia panggil. Benda yang lekeh-lekeh, benda yang hina, benda yang kotor. Perkara yang hina, yang kotor tidak disunatkan kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita perkara yang baik, tuan kita memulai dengan bismillah, sebab moga-moga mulai dengan bismillah ni akan dapat keberkatan. Sebab kalau perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, perbuatan tu Nabi kata akan aqta', akan kudung. Apa makna kudung? Qalilul barakah, akan kurang keberkatan. Tanda ni, bila kita mulai dengan bismillah, dia ada keberkatan. Keberkatan ni benda yang apa? Benda yang tak boleh nak tunjuk keberkatan ni. Apa? Benda yang maknawi lah kita. Orang lain panggil apa? Benda yang kita mana berkat? Mana berkat? Cuba tunjuk. Nak tunjuk kok mana? Berkat ni bertambah kebaikan di sisi agama, bertambah kebaikan di sisi Allah. Kita orang ambil ngaji, kita lama ni Bidayatul Hidayah ni 1170 Hijri, 1756 Masihi. Tapi kita ni masih lagi ngaji pondok. Ni alamat barakah. Tu. Tapi nak akan tunjuk di mana barakah? Tak nak tunjuk. Kita makan minum sama macam orang lain. Daripada makan minum jadi bertenaga. Di mana barakah? Barakah lah kalau dengan tenaga tu jadi kuat kita buat amal ibadat. Kalau tenaga kuat sangat, amal ibadat lembek, lemah. Tak kurang barakah lah tu. Barakah ni maknanya bertambah kebaikan. Dengan tenaga kita makan minum, bertambah kuat kita buat amal ibadah. Nyata barakah. Harta kita banyak, tapi harta kita ni bawa kepada banyak kebaikan akhirat, kebaikan di sisi Allah. Barakah lah tu. Tapi kalau harta banyak, tapi kalau kok kebaikan payah, kok sia-sia mudah, tak ada barakah lah tu. Umur sama je umurnya, tua sama tua. Ada orang umurnya panjang, beramalnya bertambah. Ada orang umurnya panjang, maksiatnya bertambah. Tu. Abang apa ni? Ada barakah ke tak ada barakah? Zahir sama belaka. Zahir sama. Ni. Jadi mulai dengan bismillah, mudah-mudahan ada keberkatan. Sebab itulah pengarang memulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barulah pergi pada terjemahan wabihi nasta'in, dan dengan dia, dengan Allah jualah kita ni kami minta tolong. Ni hakiki sebenar-benar hanya minta tolong dengan Allah. Dah boleh tak kita minta tolong dengan kawan-kawan kita, dengan saudara mara kita? Itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Nabi kata, Quran kata. Ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tuhan kata bertolong menolonglah kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Ni syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hakiki tempat pertolongan hanyalah Allah. Allah As-Samad. As-Samad tu kan asma Allah kan? As-Samad, asma Allah satu kali saja disebut dalam Quran, dalam suratul Ikhlas. As-Samad ni tempat tupuan, tempat tuju apa segala perkara, termasuk minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakiki, tapi tidak menafikan syariat tolong menolong sesama kita. Itu kena ngaji molek pula tu. Kalau dia tak ngaji syariat, minta tolong syirik. Apa ni, tak ada Tuhan ni, minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, syirik. Ni orang yang menafikan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetamu mari datang, Nabi minta tolong sahabat supaya jamukan tetamu. Tu Nabi tak tolong. Sahabat satu ketika tak ada regu, makan roti ada, regu tak ada. Jadi berjumpa dengan Nabi. Kalau kita kata minta kuah jumpa dengan Nabi. Dia minta tolong orang panggil. Tapi dalam hadis tu Nabi kata kamu sudah makan. Nabi kata dia mari minta nak regu dengan roti ni, kuah ke gitulah. Tapi Nabi kata kamu telah makan. Tak makan lagi lah ni. Kamu telah umpat saudara kamu tadi.
Kamu umpat saudara kamu tu, kamu makan daging saudara kamu. Makan dah lah, nak minta apa lagi? Mana orang tu ngumpat sebelum tu. Tapi nak ceritanya, sahabat minta tolong dengan Nabi. Nabi minta tolong dengan sahabat. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau orang tak ngaji syariat, minta tolong syirik. Dan kita hikam ada sebut tu. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairi huwa muridah alaih. Jangan sesekali kamu mengangkat hajah kepada selain daripada Allah. Itu hakiki. Tapi dia baca kitab hikam, syariat tak kemah, dia pun tolak syariat. Minta tolong syirik. Tak tolong orang lain, syirik. Ini apa ni? Orang tak ada syariat, orang panggil. Kali ni kan syariat hakikah. Syariat hakikah. Ni golongan yang menafikan syariat. Kena jaga molek ya. Kalau menafikan syariat, boleh jatuh pada kafir zindik. Sebab apa ni? Dia baca kitab-kitab hakikah, syariatnya tidak mantap, dia tidak mengaji pun. Sebab tu nak kita Ad-Durrun Nafi menyebut haram, menyebut tidak harus. Kita pergi baca kitab-kitab hakikah dalam kan tidak tetap, tidak kejap, tidak kemah syariat kita. Ada ni. Sebab kita syariat, kita ada hakikah. Hakikah sebenar-benarnya hanya Allah jua tempat kita minta tolong. Wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jualah kami minta pertolongan. Itu hakiki dia. Tapi tolong menolong sesama kita adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.